Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Aunia Atifah binti Khairul Taleh dari kelas 4 akademik Sekolah Menengah Agama Matang 2, Kuching, Sarawak. Yang dihormati panel juri, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, seterusnya rakan-rakan para pendengar yang dikasihi sekalian. Berdirinya pokok kerana batangnya, berdirinya bangunan kerana tiangnya. Tetapi berdirinya saya pada pagi yang mulia ini tidak lain tidak bukan untuk menghujahkan tajuk pengucapan saya, iaitu kebersihan sungai mencerminkan sasiah masyarakat bertamadun. Alur air dalam komuniti merupakan tema Hari Sungai Sedunia yang diadakan di Taman Rimba, Bukit Lagong di Batu Cave, Selangor pada 17 September 2023 baru-baru ini. Sebutan ini telah ditetapkan oleh Bangsa-Bangsa Bersatu. Sebutan ini telah diadakan di Malaysia, diterajui oleh Jabatan Perairan dan Saliran Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Perubahan Iklim. Sebutan ini bertujuan meningkatkan kesedaran dan rasa tanggungjawab semua pihak mengenai kepentingan menjaga, memelihara dan melestarikan sungai-sungai di Malaysia. Program yang julung kali diadakan ini juga bertujuan untuk menjaga kelestarian sungai sebagai salah satu sumber khazanah alam negara dengan memastikan pelibatan segenap lapisan yang akan dinikmati oleh masyarakat yang akan datang secara berterusan. Umumnya, sungai merupakan satu jasad yang terletak di dalam kitaran hidrologi. Panel juri dan para pendengar sekalian, penting bagi saya untuk menjelaskan fakta-fakta sungai ini sebelum saya mengupas lebih lanjut berkenaan aspek kebersihan serta ketamadunan sungai yang membawa kepada pencirian sasiah manusia. Program pencarian sungai telah bermula pada tahun 1993 melalui kempen Cintailah Sungai. Sejak dulu lagi, sungai merupakan sumber utama kehidupan. Jika kita lihat pada sejarah ketamadunan di Mesir, apabila Sungai Nil menjadi sumber ekonomi, jalan pengangkutan dan sumber tenaga mereka, alangkah ruginya kita dengan kemajuan teknologi dan kemampuan manusia hari ini jika tidak dimanfaatkan ke arah memelihara dan menggunakan khazanah alam ini untuk faedah bersama. Pasti anda semua terfikir bagaimanakah kebersihan sungai mencerminkan pembangunan sasiah manusia yang bertamadun. Cuba pendengar berfikir, apakah anggapan seluruh dunia jika Malaysia ini mempunyai sungai yang kotor dan tercemar? Mereka pasti berfikir bahawa masyarakat di negara kita merupakan masyarakat yang tidak bertamadun. Oleh itu, kebersihan sungai amatlah penting daripada pelbagai aspek. Panel juri sekalian, terdapat juga kesan yang baik jika kita menjaga kebersihan sungai merupakan sumber penting untuk berfungsi sebagai habitat kepada flora dan fauna. Dalam usaha memelihara khazanah alam semula jadi, sungai merupakan antara tulang belakang kepada ekosistem tersebut. Berbagai spesies hidupan marin, darat dan udara yang bergantung kepada sungai sebagai tempat tinggal, sumber makanan dan minuman. Oleh sebab itu, mustahak untuk kita memastikan kelestarian sungai diperkasa di semua peringkat agar ekosistem dapat dipelihara. Sekiranya kita memusnahkan sumber alam ini dengan pembangunan, ke mana tumbuhan yang menetap di situ selama ini akan hidup? Kesannya akan berlaku kepupusan haiwan dan tumbuhan yang selama ini menjadi keseimbangan ekosistem alam sekitar. Intihannya, habitat flora dan fauna perlu dipelihara, lebih-lebih lagi sungai demi keseimbangan ekosistem dunia. Hadirin yang dihormati, kegagalan menguruskan kebersihan sungai dengan baik juga mencerminkan bahawa masyarakat juga gagal membentuk cara berfikir yang betul yang seterusnya boleh membawa kepada tindakan dan pendirian yang betul terhadap aspek penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar. Contoh paling dekat dengan kita dalam menterjemahkan kegagalan sikap dan cara berfikir masyarakat terhadap alam sekitar dapat dilihat dengan jelas, terutamanya dari aspek kebersihan dan permasalahan sampah yang menyelubungi sungai di sekeliling kita tanpa adanya titik nota. Maka, di manakah sasiah diri masyarakat yang jitu jika masalah pencemaran sungai masih berterusan dalam arus kemodenan teknologi ini? Siapa yang harus dipersalahkan dalam isu ini? Bukan tiada usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan maupun pihak berwajib dalam mengatasi permasalahan ini. Sebagai contoh, salah satu usaha yang harus dipuji ialah langkah yang diambil oleh Jabatan Perairan dan Saliran JPS yang melakukan pemasangan perangkap pencemaran kasar atau Gross Pollutant Traps GTP di sepanjang lembangan Sungai Klang
Pemasangan GTP ini didapati telah dapat mengurangkan sampah pepejal yang terdapat di sungai berkenaan. Sekaligus, sedikit sebanyak membantu menjadikan sungai berkenaan lebih bersih keadaannya berbanding sebelum. Namun demikian, pemasangan peralatan ini semata-mata tidak mampu membantu sepenuhnya dan memberi kesan yang maksimum dalam mengurangkan masalah pencemaran sungai sekiranya tidak disokong oleh kita sebagai individu dan juga masyarakat, terutamanya dalam melakukan transformasi ke atas sikap serta cara berfikir masyarakat bagi memastikan kelestarian alam sekitar dan tamadun terjamin. Sementara itu, ajaran Islam sendiri sangat menekankan bahawa manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian alam sekitar, lebih-lebih lagi sungai yang menjadi sumber utama kehidupan manusia. Islam menuntut umatnya memelihara alam sekitar dengan sebaik-baiknya dan menegah kita daripada melakukan pemusnahan terhadapnya. Islam juga sangat menitik beratkan akhlak dalam aspek pengurusan sumber alam sebagai teras penting hubungan antara manusia, alam dan Tuhan. Dalam hal ini, akhlak yang mulia adalah akhlak yang membawa ke arah kebaikan dan keharmonian. Justru, sifat-sifat mulia seperti kasih sayang, perhatian terhadap aspek kebersihan dan bertanggungjawab merupakan aspek yang perlu diutamakan dalam memastikan sungai berada pada tahap terbaik. Apatah lagi, konsep manusia selaku khalifah di muka bumi menunjukkan secara jelas bahawa sungai merupakan hak mutlak Allah SWT yang dianugerahkan kepada manusia sebagai amanah untuk dipelihara dengan sebaik mungkin. Bahkan, sebarang perbuatan baik ataupun buruk akan dihisap oleh Allah SWT. Oleh yang demikian, setiap daripada kita perlu memahami bahawa menjaga kelestarian sungai adalah wajib dan merupakan satu ibadah kerana amalan ini dapat menjamin kesejahteraan hidup manusia dan juga kelestarian tamadun. Sebelum saya menotahkan tajuk pengucapan awam saya pada hari ini, saya menyusun 10 jari memohon maaf jika tersalah bahasa, tersilap kata ataupun tersilap bicara. Saya mengakhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.